Kenal maka tak cinta, sudah kenal apa Adam? Adam tahu mana ya? Yes, betul. Apa pula Syahira kahwin? Tidak, kita tak cakap pasal kahwin dalam kelas kita. Tidak, tidak, tidak. Yeah, very good Sarah. Yes. Kan tak kenal maka tak cinta, sudah kenal menyampah pula. Macam itulah. Macam itu apa yang kita nak buat hari ni. Okay. Hai Fazila. Alright. Okay, jadi kita sudah pukul 5. Gendang gendut tali kecapi itu apa? Kenapa soalan awak macam ni okay, so gendang awak tahu lah gendang kan, gendut tu tahu lah gendut kan, tali kecapi tu tali untuk pukul gendang. Okay, alright. So dia punya pembayang tu tak membawa maksud apa-apa sangat. Itu je, dia macam gendang gendut tu keadaan gendang yang besar, gendang yang gendang yang besar lah kan, tali kecapi tu tali yang memukul gendang. Okay, alright. Okay, so macam mana cuti sekolah awak, okey ke? Dan okey sahaja, bolehlah. Penat, ya Allah, awak buat apa cuti sekolah penat? Sepakai name tag, pakai? Tada! Cuba sebab hari ni saya duduk kan, jadi tak apa nampak. Okey, nampak? Alright. Okey. Bolehlah kerja banyak. Biasalah tu, kerja memang tak pernah nak habis. Duduk kampung, Nurin kampung di mana? Tak ready nak exam. Macam ni kita ready ke tak ready ke, exam tetap akan berjalan. Kan, betul tak? Jadi chill je. Okey. Redha, janganlah redha dulu. Okey, kita usaha dulu, baru kita tawakal, lepas kita redha. Okey. Main air je cuti ni. Okey, main air tak ada masalah. Jangan main air, banjir. Okey. Alright. Dah download ke belum jawapan hari tu? Alhamdulillah. Bukan hari ni punya, hari tu punya. Kan saya menepati kan, better menepati janji. Ada ke? Ada. Oi, ada, mestilah ada. Tak turun Penang ke? Oh, hari tu baru saya pergi Penang. Minggu lepas baru saya pergi, bukan minggu lepas, hujung minggu hari tu. Hari Sabtu dengan hari Ahad, saya duduk dekat Geni. Kan ada hotel baru tu kan, Escort Geni tu, dia baru buka dekat Misteri sana lah. So jalan kaki lah, pergi Padang Kota, makan je lah kan. Saya tak pergi Sarawak. Oh, Sarawak saya dah lama tak pergi. Nanti saya pergi lagi insyaAllah. Okay. Alright. Tak ada jawapan. Macam mana nak check answer? Awak tengok dekat app, okay, tengok dekat form 3 punya BM yang saya punya. Okay, saya punya. Bawah notes dia ada download answers. Sepatutnya ada. Tak ada, bukan hari ni punya tau. Hari tu punya. Bukan hari ni punya. Hari tu punya. Cuba awak check betul-betul sebab ada orang kata ada. Tak ada juga. Saya baru check. Oh, ya ke? Tak dapat. Okay, tak apa. Nanti kita check dengan control center. Dekat Notes Bank ke? Oh, tak tahu lah kat Notes Bank. Saya tak tahu Notes Bank tu apa. Rasanya, tak apa. Nanti kita check. Ada kata dapat. Dekat Note Bank. Dekat Note Bank, nota saja. Tak ada jawapan kan? Tak apa, nanti saya check lah. Nanti kita check dengan, nanti kita check dengan, apa namanya? Trooper. Okay. Alright, dekat Note Bank ada answer. Yang answer yang saya punya tu ada tak? Siapa yang dah check dekat Note Bank? Kat mana Note Bank pun saya tak tahu. Ada? Ada tak? Ada. Ada, orang kata ada. Cuba check dekat Note Bank. Kalau tak ada, nanti saya try check dengan ni dulu, dengan trooper. Okay? Ya, betul. Okay, sekejap ya. Bagi saya 10 saat. Panas juga. Okay, sudah kembali. Alright, okay. So, 1 minit lagi. Sudah ready kita semua untuk kita mulakan kita punya ilmu free pada petang ini. Sudah ready, very good. Alhamdulillah, ready. Ready. Okay, ready lah. Kan, janji rock. Alright, okay, let's go. Alright, okay. So, Notes Bank ada note, tak ada answer.
Nanti saya cek lah dengan terlupa, okay? Alright, okay. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua anak-anak saya yang saya kasihi sekalian. Apa khabar? Saya harap semua orang okey-okey sahaja. Walaupun saya dah bagi salam 2-3 kali, tapi tak apa, kita okey sahaja. Okay. Alright, so kenapa semacam Uncle Atong dari Upin Ipin? Allah. Macam saya jawab tu? Sebab saya pernah, apa tahu, saya pernah ada student, dia kata, Sir macam Abang Saleh. Saya macam, tapi saya terima je lah kan, dia macam, apa orang kata, memuji. Saya okey je. Okay, alright, tak apalah, kita okey. Semacam opah, awak belum tengok saya pakai serkup lagi. Okay, alright, okay, jadi kita tengok pada hari ni, okay. Jadi kita nak cari apa, tak apa Munir, okey je. Okay, so apa yang kita nak tengok pada hari ini? Okay, daripada Form 1 sampai Form 3, okay, ini kita nak refresh kembali kita punya maklumat apa yang kita dah store dalam kepala ni. Okay, jadi awak ingat tak apa itu kata terbitan? Pernah dengar tak kata terbitan? Tak pernah dengar. La ilaha illallah. Awak dah form berapa ni tak pernah dengar? Pernah, tak ingat. Okay, right. So kita ingatkan balik. Okay, apa itu kata terbitan? Kata terbitan ialah perkataan-perkataan yang menerima imbuhan. Okay. Yes, betul. Very good, Afrina. Yes. Perkataan-perkataan yang menerima imbuhan. Jadi bila kita kata terbitan, kata kerja terbitan. Okey, kata kerja terbitan maksudnya perkataan itu mungkin kata nama, mungkin kata kerja, mungkin kata adjektif yang kata dasar. Bila dia tambah imbuhan kata kerja, dia akan jadi kata kerja terbitan. Okey, cuba bagi satu contoh imbuhan kata kerja. Apa imbuhan kata kerja yang kita ada? Mem, very good. Ber, very good. Lagi? Meng, very good. Makan, betul. Men, meng, menge, me. Apa? Pe, siapa cakap pe tadi? Pe bukan, an pun bukan. Ter, very good. Yes. Dan macam-macam lagi lah. Okay, so untuk kata kerja imbuhan kata kerja, awak ada 9 imbuhan awalan. Okey, 9 imbuhan awalan dan 2 imbuhan akhiran. Okey, itu untuk imbuhan kata kerja. Tapi hari ini kita tak nak cakap pasal kata terbitan. Okey, hari ini kita tak nak cakap pasal kata terbitan. Hari ini kita nak cakap tentang apa, Firas? Kalau awak dah download. Kenapa Sir Faizul tak ada? Itu awak kena tanya Cikgu Faizul. Saya pun tak berapa tahu. Mungkin dia sibuk kot. Okay, yes, very good. Jadi, apa kata-kata cinta? Okay, jadi hari ini kita nak bercakap tentang ayat terbitan. Okay, jadi kita nak bercakap tentang ayat terbitan. Kita tak nak cakap dah tentang kata terbitan. Sebab apa? Sebab sepatutnya awak dah nak form 4 ni, awak dah kuasai ataupun awak dah faham apa itu kata terbitan. Dan sekarang ni kita nak up satu tingkat lagi, satu lagi tahap awak untuk tahu apa itu ayat terbitan. Ya, betul. Kalau saya tak faham, tak apa Ryan. Ryan tak faham, tak apa. Jadi ada masa lagi untuk kita faham. Okey, jadi saya bagi tahu sekali lagi apa itu kata terbitan. Kata terbitan ialah perkataan-perkataan dasar yang menerima imbuhan. Itu sahaja kata terbitan. Tak ada benda lain. Okey. Itu je, simple je, very simple. Okay, kenapa benda ni penting? Kenapa kata terbitan ni penting? Kenapa ayat terbitan ni penting? Okay, so hari tu masa kita punya ilmu free hari tu, saya ada cerita tak macam mana kertas untuk form 4 awak? Untuk SPM awak ada cerita tak? Ada, yes. Okay, hari ni kita refresh balik. Okay, so untuk SPM awak ada 2 kertas, kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 ada 2 jenis soalan, bahagian A dan bahagian B. Okay, bahagian A ialah karangan respon terhad, bahagian B ialah karangan respon terbuka. Bahagian B awak ada 4 soalan, jadi awak boleh pilih salah satu. Ada objektif ke? Mana wujud dah objektif SPM? Awak ingat ni apa? UPSR. Mana ada objektif dah? Tak ada. Ya, serius, very serious. Okay, jadi untuk kertas BM awak ada 4 jam setengah ya. 2 jam kertas 1, 2 jam setengah kertas 2. Okay, so untuk kertas 2, okay, dengar betul.
Okay, untuk kertas 2, awak ada 4 bahagian, 3. A, B, C. 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Jadi untuk bahagian A, awak ada 5 soalan. Okay? Soalan yang pertama, apa kata selukis tak nak? Awak lukis sendiri. Okay. Okay, so bahagian A ialah soalan nombor 1, morfologi. Okay, apa itu morfologi? Jadi minggu lepas kita dah bercakap sedikit tentang morfologi, betul? Comel Geling. Oh, terima kasih. Okay. Yes, betul. Tata bahasa mengenai perkataan. Very good. Jadi sebab itu sebelum awak masuk form 4, awak dah kena faham dan awak kena tahu apa itu kata nama, apa itu kata kerja, apa itu kata tugas, apa itu kata adjektif dan pecahan-pecahan dia. Sebab tu minggu lepas ataupun kelas yang lepas kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa ni? Kita belajar tentang very good. Kata tugas dan pecahan-pecahan kata tugas. Rindu ke Izzat? Rindu sangat-sangat. Okay. Susah tak soalan-soalan dia? Tak susah pun. Kalau awak belajar dengan saya, insyaAllah tak ada masalah. Okay, alright. Jadi itu soalan yang pertama, soalan morfologi. Jadi soalan yang kedua ialah soalan sintaksis dalam kertas 2 bahagian A. Jadi apa itu sintaksis? Okay, so ada dua nama yang awak tak familiar. Siapa yang tak pernah masuk kelas saya, mungkin dia tak biasalah. Tapi siapa yang dah biasa masuk kelas saya, dia dah tahulah apa benda tu. Okay, so yang pertama tadi kita kata, yang pertama tadi ialah soalan morfologi. Apa tu morfologi? Morfologi ialah tata bahasa. Okey, tata bahasa perkataan. Okey, yang melibatkan perkataan. Okey, kat mana asal vibe dia lain? Dekat Ipoh, Izzat. Okey, nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ialah soalan sintaksis. Apa itu sintaksis? Sintaksis ialah tata bahasa. Okey, tata bahasa mengenai ayat-ayat. Very good. Okey. Cari pun orang Ipoh. Hai Marsha. Okey, jadi kalau awak Google, perkataan morfologi dengan sintaksis ni, awak akan dapat satu explanation yang panjang. Kan? Kajian mengenai penggolongan dan pengkelasan kata-kata bla 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 macam tu. Okey. Jadi kita simplifykan dengan tata bahasa perkataan dan juga tata bahasa ayat. Kertas 1 ke tidak Syazrina? Kertas 2. Okey, jadi hari tu kita dah belajar tentang morfologi sedikit. Jadi hari ni kita nak sentuh tentang sintaksis, iaitu tata bahasa ayat. Jadi sebelum kita masuk kepada ayat terbitan yang kita nak cakap hari ni, okey, kita nak tengok pecahan dulu kepada sintaksis. Okey, siapa ingat pecahan sintaksis? Ada berapa ramai hari ni? Ni kita ada 500 orang. Okey, subjek. Apa tu subjek? I do not know. Subjek. Oh, subjek. Okey. Saya tanya berapa dulu, bukannya apa. Okey, kita ada 7. Very good. Okey, yang pertama. Okey, so kita tengok yang pertama. Yang pertama kita ada apa? Kita ada subjek dan juga predikat. Yes, betul. Rukun sintaksis ada 7 perkara. Yang kedua, kita ada pola ayat dasar. Kita nak pecahkan ke pola ayat dasar ni? Awak nak pecahkan tak pola ayat dasar ni? Tak nak? Nak juga. Okey, jom kita pecahkan. Okey. So pola ayat dasar kita boleh pecahkan kepada 4. Okey. Pola ayat dasar kita boleh pecahkan kepada 4. Apa je? Kita ada F, N. Lepas tu kita ada F, K. Lepas tu kita ada F, A. Lepas tu kita ada F, S, N. Very good. Okey. Kemudian yang ketiga, kita ada apa? Kita ada jenis ayat. Okey, jenis-jenis ayat. Okey, boleh tak kita pecahkan jenis-jenis ayat ni? Boleh, kita pecahkan lagi 4. Okey, apa jenis ayat yang pertama? Kita ada ayat penyata. Very good. Yang kedua kita ada ayat apa? Perintah. Okey, tak apa. Okey, kita buat ayat tanya dulu. Okey, ayat tanya. Okey, yang ketiga kita ada ayat seru, dan yang keempat kita ada ayat perintah. Boleh tak ayat perintah tu kita nak pecahkan lagi? Boleh. Yes, kita pecahkan lagi. Jadi 4 lagi. Okey, apa yang pertama? Yang pertama ayat suruhan. Yang kedua ayat
larangan. Yang ketiga, ayat permintaan. Very good. Permintaan. Dan yang keempat, ayat kehendak. Itu jawi. Tak ada. Bukan. Okay, apa? Ayat apa satu lagi? One more. Permintaan untuk ayat apa? Bermula dengan huruf S. Very good, Long. Yes, ayat silaan. Bagus. Okay. Alright. So, itu adalah jenis-jenis ayat. Jadi, jenis-jenis ayat kita pecah kepada 4. Lepas tu ayat perintah yang terakhir itu kita pecah bagi 4. Okay. Alright. Nak screenshot? Sabar. Sabar, Zafira. Sabar. Okay. Sebab kita habis lagi. Okay. Kemudian, yang keempat. Okay, so kita dah ada jenis-jenis ayat. Okay, yang keempat kita ada apa? Okay, kita ada ayat-ayat pula. Yang pertama kita ada ayat tunggal. Okay, ayat tunggal. Apa lawan kepada ayat tunggal? Ayat majmuk. Very good. Okay, kemudian kita ada ayat aktif. Apa lawan ayat aktif? Ayat pasif. Bagus. Okay, kemudian kita ada ayat biasa. Apa lawan ayat biasa? Ayat songsang. Bagus. Dan yang terakhir, apa dia? Ayat luar biasa. Tak ada luar biasa. Okay, yes, very good. Cakap ajuk dan cakap pindah. E, F, G. Okay, kita ada cakap ajuk. Okay, lawan dia cakap pindah. Okay, very good. Okay, jadi ini adalah sintaksis. Okay, awak nak tangkap layar dulu, boleh tangkap layar. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayat-ayat buaya kat mana? Ayat-ayat buaya tiada di sini. Bawah suruhan tu apa? Bawah suruhan ialah larangan. Suruhan, larangan, permintaan, silaan. G ni apa? Cakap ajuk, cakap pindah. Atas sikit ada apa awak? Ada morfologi je. Ya. Okey, FN tu apa? Oh, susah lah macam ni. FN tu apa? Okey, FN ialah frasa nama. FK ialah frasa kerja. FA ialah frasa adjektif. FSN ni F ya. Dia kata, "Sir, ni F ke R?" F. Okey, F, S, N. Okey, frasa sendi nama. Bagus. Okey. Jadi kita tak nak sentuh semua pada hari ini tau. Kita nak sentuh sedikit sahaja. Okey. Jadi berbalik ini bahagian 2. Terima kasih Darwish. Yes, ini adalah kertas 2 bahagian A soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2, soalan sintaksis. Okey, boleh tak kita nak pergi kepada apa yang kita nak belajar hari ini? Boleh ke? Boleh. Sudah ready? Sudah. Ada yang belum ready, ada yang terkapai-kapai. Okay, kelemasan. Let's go. Okay, Marley. Terpaling ready. Very good. Okay, jadi sebahagian. Okay, kertas 1 tadi cakap serta kertas 2. Okay, so kertas 1 ialah kertas karangan. Kita ada bahagian A, soalan nombor 1 bahagian A. Kertas 1 ialah karangan respon terhad. Bahagian B, kertas 1 ialah karangan respon terbuka. Okay. Notes ni tak ada pun. Ada, Syazwina. Sepatutnya ada. Orang lain ada, mesti awak dapat punya. Untuk SPM ke? Betul lah Tika. Ini adalah untuk awak punya apa? Untuk awak punya preparation untuk Form 4 nanti. Okay. Objektif dengan subjektif tak ada ke? Dia masih lagi ada subjektif tapi dikira sebagai jawapan pendek. Dia tak ada isi tempat kosong, suaikan, tak ada ya. Awak kena isi, awak kena jawab pendek-pendek sahaja, jawapan pendek-pendek. Okey, susahnya tak susahlah. Okey, express gila kita belajar topik form 4. Lepas tu awak nak belajar form 4 lagi ke? Dah. Okey, dah. Tak ada nak belajar form 4, tak ada belajar form 3 dah. Okey, kita terus pada form 4 kita. Alright, okey. So, sambung kita. Ya betul, ada yang nak minta maaf form 4. Form 3. Okey. So, berbalik kepada sintaksis kita. Okey, jadi salah satu soalan, salah satu soalan sintaksis yang dia akan tanya kepada awak ialah, okey, bila kita cakap tentang soalan sintaksis, dia akan minta awak kenal pasti. Okey, kenal pasti beberapa jenis ayat yang ada dalam apa? Dalam satu petikan. Lepas tu dia minta awak sama ada betulkan, sama ada awak jadikan
Yang pasif jadikan aktif, yang aktif jadikan pasif, yang tunggal jadi majmuk, yang majmuk jadi tunggal. Okey. So awak nak tengok tak dia punya contoh soalan untuk form 4? Nak tengok ke tak? Nak. Okey, jom kita tengok. Okey. So soalan, contoh soalan. Okey, jap ya. Kita check di sini ada tak form 5? Ada ke tidak di sini? Petikan umum. Okey. So soalan dia akan jadi macam ni. Okey, soalan 2 sintaksis. Okey, dia kata apa? Dia kata baca petikan di bawah dengan teliti, pisahkan ayat majmuk, okey, yang bergaris kepada 6 ayat tunggal. Ini soalan ayat majmuk. Ayat majmuk dia nak jadikan ayat tunggal. Kalau dia bagi soalan ayat tunggal, dia suruh awak cari ayat majmuk. Okey, macam tu je, simple je, very simple. Jadi awak kena kuasai ketujuh-tujuh tadi tu. Ketujuh-tujuh sintaksis tu awak kena kuasai, barulah awak senang untuk jawab soalan sintaksis ni. Okey, so, jadi dia akan bagi awak petikan yang pendek sahaja. Okey, petikan pendek macam ni, jadi kita kena carilah kan apa yang diperlukan dalam soalan dan kita kena convert apa yang dia nak. Okey, very simple, very straightforward saja. Simple saja sintaksis ni. Okey, dan dia ada satu yang ni. Okey, dia ada satu apa orang kata? Dia ada satu soalan. Okey, dia ada satu soalan mengenai ayat terbitan. Jadi kita kena jadi sekarang ni kita nak belajar tentang ayat terbitan. Okey, apa itu ayat terbitan? Ayat terbitan ialah ayat-ayat yang terbit ataupun yang wujud ataupun yang timbul akibat daripada perubahan. Okey, jadi apa perubahan yang berlaku? Ada 3 perubahan yang berlaku. Kalau kita ingat balik tadi, kata terbitan dia berlaku sebab apa? Sebab kata dasar menerima apa? Menerima imbuhan very good Iman Shazlan. Yes, menerima imbuhan very good Adam Haris. Okey. Jadi ayat terbitan ialah apabila satu jenis ayat itu menerima perubahan. Jadi apa perubahan yang wujud? Apa perubahan yang ada? Okey, so ada 3 jenis perubahan. Okey, proses untuk ayat terbitan ni ada 3 jenis. Okey, ada 3 jenis. Yang pertama, apabila kita buat pengguguran. Okey, kan kita gugurkan. Dalam ayat tu kita boleh gugurkan. Okey. So apa jenis pengguguran yang ada? Banyak jenis kan. Kita boleh gugurkan. Yang pertama, kita boleh gugurkan apa? Kita boleh gugurkan frasa nama sebagai subjek. Dan yang ini wujud di mana? Dalam ayat apa? Daripada 7 sintaksis tu di mana dia wujud? Ini kita kira ayat songsang. Bukan? Ayat songsang kita tak boleh gugurkan apa-apa. Ingat. Ayat pasif kita boleh gugurkan ke? Tidak boleh. Pola ayat dasar? Bukan. Pola ayat dasar cuma kita kenal pasti je. Cakap aja, cakap pindah? Tak boleh. Subjek predikat tak boleh. Okay, very good Fazlin. Very good Izzat Fikri. Kita guna dalam ayat majmuk. Okey, jadi pengguguran frasa nama sebagai subjek kita akan guna dalam ayat majmuk. Okey, itu pengguguran yang pertama. Itu proses pengguguran yang pertama. Proses pengguguran yang kedua, kita ada gugurkan frasa predikat. Jadi bila masa kita nak gugurkan frasa predikat? Dalam ayat apa? Ayat jenis apa yang kita gugurkan frasa predikat? Ayat tunggal. Ayat tunggal kita tak boleh gugurkan. Ayat tunggal memang ada di situ. Okey, ayat aktif tak boleh gugurkan apa-apa. Ayat pasif mana boleh gugurkan? Ayat songsang lagi lah tak boleh. What songsang? What songsang? What do you mean by what songsang? Okey, jadi apabila kita nak gugurkan frasa predikat, kita tetap menggunakan dalam apa? Ayat majmuk juga. Ini mesti jenis yang terlupa ni. Kan kalau kita ada 2 predikat yang sama dalam 2 ayat tunggal yang berbeza, kita gugurkan apa? Kita gugurkan predikat dia, betul? Ya, betul saya jawab. Tak nampaklah tu. Predikat tu macam mana? Okey. So dalam susunan ayat bahasa Melayu kita ada 3 jenis. Kita ada subjek, kita ada predikat, kita ada satu lagi apa anak-anak? Subjek, predikat, satu lagi apa? Keterangan. Very good. Itu adalah susunan ataupun struktur dalam bahasa Melayu. Ayat dalam bahasa Melayu mesti ada ketiga-tiga. Tak semestinya. 2 tu yang penting. Subjek dan predikat. Pening sikit. Tak apa. Tenang.
tenang. Ini bila apa kata? Bila ada soalan-soalan yang sedikit asas kan, sedikit asas mana kita tahulah, mana kita belum mahir lagi asas dalam sintaksis. Okey. Okey. Ya, hello. Allah, nama-namanya pun. Okey, tak apalah. Okey, seterusnya. Okey, apabila kita gugurkan, songsang tu macam mana nanti kita belajar, Zafira. Okey, nanti kita akan tengok apa tu songsang. Okey, so yang ketiga, frasa nama yang mendahului frasa relatif. Okey, saya nak tanya awak, hari tu dalam kelas kita yang pertama, kita belajar ayat kata tugas, lepas tu kita belajar kata hubung, betul? Okey, bagi tahu saya apa itu kata hubung relatif. Yang mana satu kata hubung relatif? Very good. Siapa lagi dapat? Takkan seorang je. Very good. Oh, ramai. Okay, very good. Yes, kata hubung relatif kita gunakan yang. Kita gunakan kata hubung dalam ayat apa? Menghubungkan saya dan dia. Bukan. Itu kata hubung. Kata hubung gabungan dalam ayat majmuk juga, very good. Okay, jadi bila kita gugurkan frasa nama yang mendahului frasa relatif, ini bermaksud dalam ayat majmuk. Okay, dalam ayat majmuk, okay, yang menggunakan kata hubung yang, kita boleh gugurkan frasa nama dia. Okey, nanti kita tengok macam mana kita nak gugurkan frasa nama dia. Okey, so yang terakhir, nombor 4, apabila kita gugurkan kata nama yang berfungsi sebagai inti frasa nama. Yang ini kita panggil dia sebagai pola ayat dasar. Bagus, Rabi'atul Adawiyah Ridwan. Yes, pola. Okey, ini pola ayat dasar. Yang mana? FN. Okey. Apa maksud inti? Maksud inti ialah apabila awak ada macam contoh ya. Macam contoh awak ada dua objek ataupun dua subjek yang sama. Kita ada inti, kita ada CP. Tapi nanti sabar. Oh ya, dia punya soalan begitu advance. Nanti kita akan terangkan. Okay? Alright. Saya nak nombor 1 tu, yang mana? Yang ini. Yang ini, okay. So kita ulang sekali lagi ya. Cikgu saya dekat Banjaran Titiwangsa. Awak buat apa kat Banjaran Titiwangsa? Awak turun. Hujan-hujan ni. Jangan duduk di atas. Okay. Okay. So, dalam proses pengguguran kita ada apa? Yang pertama kita ada frasa nama sebagai subjek dalam ayat majmuk. Yang kedua juga ayat majmuk. Yang ketiga ayat majmuk. Tapi yang menggunakan kata hubung yang. Dan yang keempat ialah pola ayat dasar. Okay. Itu proses yang pertama. Okay. So, sekarang pula dah. Okay, jadi kalau awak macam alamak saya lost, tak apa, tenang, ini baru pengenalan. Okay, so boleh tak kita pergi yang kedua? Boleh tak kita pergi yang kedua? Dan dengan bukan yang itu adalah gabungan. Alright, boleh. Okay, kita pergi yang kedua. Okay, proses ayat terbitan yang kedua ialah menyusun semula. Jadi bila kita susun semula, dalam kepala awak, apa jenis sintaksis yang ada bila kita susun semula? Bila kita susun-susun ni apa dia? Yes, very good. Kita ada dua jenis. Okay? Yang pertama kita ada ayat aktif, ayat pasif. Yang kedua ialah ayat biasa dan ayat songsang. Very good. Nanti kita check yang mana satu yang pasif, yang mana satu yang songsang. Boleh? Okay, yang pertama, apabila kita susun semula frasa nama sebagai subjek. Okay, frasa nama sebagai subjek. Jadi kita gunakan ni ayat apa? Ayat biasa, bukan ayat biasa. Very good. Yes. Ayat aktif, ayat pasif. Ayat aktif, ayat pasif. Bukankah kita tukarkan kedudukan objek menjadi duduk depan, subjek duduk belakang. Betul? Ingat tak? Tak ingat. Ingat. Okay, very good. Siapa ingat? Bagus. Siapa tak ingat? Tak apa. Hari ni kita ulang kaji sikit saja. Okay, yang kedua. Macam mana kita nak susun semula? Apa proses susunan semula yang kedua? Yang kedua ialah apabila kita susun semula frasa nama sebagai objek. Yang ini kita belajar apa ni? Kalau bukan frasa nama sebagai objek. Biasa songsang. Bukan. Ayat songsang kita dah ada kat bawah. Ayat songsang kita dah ada kat bawah. Yang ini macam mana? Yang ini macam mana? Pasif aktif tak boleh. Kita dah ada pasif aktif kat atas. Apa yang ini?
Yang ini kita ada. Okey, yang ini very specific. Okey. Yang ini kita akan tengok imbuhan. Yang ini kita akan tengok imbuhan. Imbuhan apa? Imbuhan kan dengan imbuhan i. Okey, ingat tak? Bila masa kita nak guna kan, bila masa kita nak guna i? Ingat? Ingat, very good. Jadi kita gunakan kalau ada apa? Kalau ada kata nama jenis apa? Lain kan? Kalau kita guna i, kata nama jenis apa? Nanti kita tengok. Okay, nanti kita tengok. Tak apa. Tenang saja. Okey. Dan yang ketiga, apabila kita nak susun semula, kita boleh jadikan ayat itu sebagai ayat songsang. Tak faham? Tak apa Dini, nanti kita akan terangkan juga. Okey, ini baru keterangan yang menyeluruh. Okey, ini orang kata ta'aruf ataupun pengenalan awal. Trailer. Yalah, bolehlah trailer. Okey, so itu yang kedua. Okey, dia melengkapi hidup saya dah tak nampak dah. Okey, so itu adalah yang kedua, proses yang kedua, penyusunan semula. Okey, so yang ketiga, proses untuk jadikan sesuatu ayat itu sebagai ayat terbitan ialah melalui proses peluasan. Jadi kita luaskan ayat tersebut. Jadi macam mana kita nak meluaskan ayat tersebut? Okey, yang pertama. Okey, proses peluasan yang pertama kita gunakan apa? Kita luaskan frasa nama sebagai subjek. Jadi bila kita luaskan frasa nama sebagai subjek, dia adalah apa? Dia adalah ayat, very good Izzat Fikri, ayat aktif, ayat pasif. Tetapi dalam ayat aktif, ayat pasif itu dia lebih spesifik, iaitu ayat majmuk juga. Okey. Ayat majmuk juga. Okey. So ayat majmuk juga yang kita akan tengok. Okey, yang ini yang menggunakan kata hubung relatif. Dia luaskan apa? Dia boleh luaskan banyak benda. Dia boleh luaskan subjek, dia boleh luaskan predikat, dia boleh luaskan keseluruhan ayat. Contoh, nanti kita tengok contoh. Tenang. Okey, peluas kuasa British tak boleh Arif Haikal. British telah lama meninggalkan kita. Okey, eloklah tu. Okey. Yang kedua, bila kita nak luaskan frasa predikat, kita gunakan apa? Sama juga ayat majmuk, iaitu kita menggunakan kata hubung relatif juga, iaitu menggunakan yang. Okey. Yang ketiga, apabila kita meluaskan menggunakan kata hubung. Bila kita meluaskan kata hubung, kita menggunakan apa? Yes, very good. Ayat majmuk sekali lagi. Okey, so ayat majmuk sekali lagi. Dan yang keempat, apabila kita nak menggunakan proses komplementasi. Cuba kita ingat kelas kita yang pertama hari itu, ilmu free, dalam kata tugas, bawah kata tugas ada kata hubung. Dan bawah kata hubung ada kata hubung komplement. Apa kata hubung komplement? Contohnya. Ada satu. Saya tak faham. Tak apa. Tak faham for now, tak apa. Nanti kita akan fahamkan. Okay. Yes, very good. Kita ada bahawa, kita ada untuk. Very good. Okay, tapi kita hari ini kita tengok bahawa dulu. Okay. So, proses komplementasi ayat majmuk. Okay, tapi kita gunakan bahawa. Okay, ala kelas masa tu tak masuk. Awak boleh tengok replay. No problem. Okay. Alright. Ada replay ke? Ada replay tak? Saya dah lupa. Ada. Okay, ada replay. Okay. Jadi, semua ini, okay, ini kan, kena bayar replay. Oh, ya ke? Hari apa? Allah, saya tak ingatlah hari apa, awak. Nanti kita tengoklah. Free. Orang kata free je. Tak bayar-bayar. Replay free saja. Replay sekali free. Replay kedua kena bayar. Okay. Hari Isnin. Yes. Hari Isnin. Okay. Jom kita tengok. Okay. So, bila kita tengok sini, kan, bila kita tengok, alamak sir, proses ni banyak sangatlah. Saya langsung tak faham. Okay, siapa yang tak faham? Cakap je saya. Saya tak marah. Ramai kan, beribu-ibu. Tak nak beribu kan, berpuluh-puluh yang tak faham. Okay, tak apa. Jadi, boleh tak kesemua ini kita simplifykan? Boleh tak kita nak simplifykan? Boleh tak? Boleh. Awak redha tak kita nak simplifykan? Boleh. Awak
tawakal ya, kita tawakal lah, kita boleh. Yes. Yang mana kita boleh simplifykan, kita simplifykan. Okay. Alright. Jadi macam mana kita nak tengok kan? Okay. Redha dengan hati yang terbuka. Bagus. Okay. Jom kita rumuskan apa yang kita dah belajar tadi. Okay. Kita rumuskan. Daripada banyak-banyak tadi tu kita rumuskan. Okay. Jadi macam mana proses ayat terbitan? Yang pertama yang kita boleh cakap, okay, yang pertama apabila ayat itu ialah ayat majmu'. Okey. Ya, Nia Zulaika binti Mak Ramli. Terima kasih. Dah 2 kali dia bagi nama penuh dia. Okey. So yang pertama apabila kita nak buat proses ayat terbitan, yang pertama kita boleh cakap mengenai ayat majmu'. Okey, ayat majmu'. So ayat majmu' ni dia mesti ada apa? Apa yang awak ingat? Kalau kita nak gunakan ayat majmu' atau kita nak cipta, kita nak kembangkan ayat majmu', dia mesti guna kata hubung. Very good. Kata hubung ada banyak jenis kan? Ada 4 jenis, gabungan, komplement, relatif dan juga keterangan. Okey, tak apa. Itu awak boleh rujuk kelas yang sebelum ni. Okey, yang pertama ialah ayat majmu'. Itu adalah proses untuk terbitkan ayat. Kita gunakan ayat majmu'. Okey. So yang kedua, untuk menghubungkan apa ni? Daripada tadi saya nampak benda ni. Ya, untuk menghubungkan 2 ayat yang berbeza, betul. Okey. So itu ayat yang pertama, ayat majmu'. Okay. Yang kedua, kita ada ayat apa? Yang kedua, kita ada ayat song. Dah tak tahu dah. Ayat apa? Ayat songsang. Very good. Okey, daripada ayat biasa, kita boleh jadikan beberapa ayat tu ayat songsang. Nanti kita akan tengok dia punya formula. Okey, nanti share jawapan mesti Nana sebab benda ni complicated jadi kita kena share jawapan juga. Better janji, better share. Dan saya dah I am a change man. Sekarang saya dah tak dah tak janji kosong dah tak ada dah. Okey. Okay, alright. Seterusnya, boleh tak kita pergi yang seterusnya? Rekod janji. Okay, boleh terpulang pada awak. Awak nak rekod pun boleh. Okay, yang ketiga, kenapa Fiz Fitri masuk form 3 ya? Sebab form 4 saya ulang benda yang sama. Fiz Fitri. Okay, yang saja. Okay, yang ketiga. Okay, yang ketiga kita boleh juga, yes, very good. Kita boleh juga terbitkan ayat menggunakan ayat pasif. Bagus, yes. Ayat pasif. Okey. Kawan saya nama Izzah Zaidi. Okey. Saya pun tak tahu kenapa dia bagi tahu tapi okey, noted. Okey, yang keempat. Yang keempat apa? Yang keempat, kita tengok di atas apa? Dia ada apa? Ada pola. Very good. Yes, pola ayat dasar. Okey, yang ini pola ayat dasar nanti kita belajar, okay? Dan yang kelima apa? Yang kelima very good, kita gunakan imbuhan akhiran. Okey, bila kita tukar imbuhan akhiran, dia akan dapat satu lagi proses ayat terbitan. Yang ini untuk apa sir? Kelima perkara ini adalah untuk kita terbitkan ayat ataupun untuk kita bina ayat terbitan. Awak biasa dengar kata terbitan. Sekarang ni awak kena dengar dan kena tahu ayat terbitan tu apa. Okey, nak tanya songsang ke sonsang? Songsang. Okey. Alright. So kita akan tengok 1 2 3 4 5 ni laju-laju boleh? Okey, jom kita pergi yang pertama. Okey, yang pertama kita ada pola ayat dasar. Jadi semua orang tahu pola ayat dasar yang subjek, betul tak? Yang ni subjek. Okey, so yang pertama kita ada yang depan ni ialah subjek. Okey, yang sebelah dia apa? Kalau ini subjek, yang ini apa? Yang ini predikat. Very good. Predikat. Dan semua orang tahu subjek mesti apa? Subjek mesti frasa nama sahaja. Betul? Yes, very good. Frasa nama sahaja. Manakala predikat boleh jadi 4. Sama ada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif ataupun frasa sendi nama. Okey. So yang ini saya tak nak pergi secara detail sebab sepatutnya awak dah tahu daripada form 2 awak dah belajar begini. Okey.
So, apabila kita ada subjek, bila orang kata subjek tu perlu kata nama, subjek tu perlu frasa nama. Saya tanya awak, cuba awak tengok 3 ayat yang ni. Cuba awak tengok 3 ayat ni. Okey, bersenam boleh menyihatkan badan. Awak bagi tahu saya bersenam ini frasa apa? Frasa kerja. Very good. Frasa kerja. Tapi kenapa dia duduk dekat subjek? Kita tengok ayat yang kedua. Merokok membahayakan kesihatan. Merokok ni frasa apa? Frasa apa? Frasa kerja juga. Jadi kenapa dia duduk dekat subjek? Yes, very good Miss Fitri. Okay. Yang ketiga, bersedekah amat digalakkan. Kenapa bersedekah ini? Bersedekah ni frasa apa? Frasa kerja juga. Jadi kenapa dia boleh duduk dekat subjek? Cepat. Siapa boleh jawab? Kenapa? Sebab dia pernyataannya. Bukan. Sebab ada imbuhan ber. Bukan imbuhan ber ialah imbuhan kata kerja. Sebab pasif. Bukan. Dia bukan pasif. Sebab songsang. Bukan songsang. Sebab dia ayat majmuk. Bukan. Dia ayat tunggal. Okay. Jom kita tengok. Okay. So, ini adalah ayat terbitan yang pertama yang awak akan belajar. Iaitu pola ayat dasar. Sebab dia limited accident. Apa tu? Okay. Jadi, macam mana kita nak jadikan, okay, macam mana kita nak jadikan, bukan macam mana kita nak jadikan. Kenapa ada sesetengah, dengar ya, kenapa ada sesetengah ayat, dia ada kata kerja duduk depan ni. Kenapa dia ada kata kerja duduk depan ni? Sebab dia sudah mengalami kata terbitan. Dia sudah mengalami proses ayat terbitan, iaitu apa? Iaitu pengguguran. Sepatutnya, sebenarnya semua ni dia ada kata nama tau duduk depan ni. Tapi kita dah gugurkan dia. Ini disebabkan apa? Ini disebabkan kita nak terbitkan ayat tu menjadi ayat yang lebih mudah. Okey, macam kat atas tadi. Yes, very good Arif Hakan. Macam di atas tadi yang kita belajar, kan? Macam kita cakap tadi. Okey, apa benda yang perlu ada di depan ni? Bersenam. Apa? Apa bersenam? S. Apa pula S? Frasa nama. Apa frasa nama? Yeah, very good. Kita ada apa? Kita ada aktiviti. Kan? Aktiviti bersenam. Boleh menyihatkan badan. Jadi, kalau macam contoh, awak dapat ayat bersenam boleh menyihatkan badan untuk pola ayat dasar dan awak fikir, kenapa frasa kerja duduk depan tapi kita kategorikan dia sebagai subjek? Sebab kita telah menggugurkan frasa nama aktiviti tadi. Okey. Kita dah gugurkan dia. Sepatutnya ayat penuh dia ialah aktiviti bersenam boleh menyihatkan badan. Tetapi berlakunya proses terbitan mana yang kita gugurkan kata nama tersebut. Okey, dah faham dah sekarang? Ya, betul. Boleh ke tambah ayat? Kalau kita tambah ayat tak boleh, tapi kita boleh gugurkan dulu. Nak tambah-tambah sabar. Itu ayat majmuk. Okey. Itu ayat majmuk. Ini baru pola ayat dasar. Okey. So yang kedua, kita tengok merokok pula. Okey, merokok membahayakan kesihatan. Apa yang sepatutnya duduk depan merokok? Very good. Kita ada tabiat, kita ada ketagihan, kita ada kegiatan, kita ada perilaku. Boleh macam-macam boleh. Jadi saya ambil satu tabiat. Okey. So, merokok membahayakan kesihatan. Kita tahu merokok ini adalah FK. Tapi macam mana merokok ini boleh jadi FN? Kerana kita dah gugurkan frasa nama dia. Iaitu apa? Iaitu tabiat merokok. Okey. Ya betul. Awak letak apa pun boleh sebenarnya. Tabiat, kegiatan, gejala. Boleh, tak ada masalah. No problem. Okey, asalkan dia kata nama. Okey. Maksudnya jawab, maksudnya jawab boleh jadi macam-macam ke? Boleh, tak ada masalah. Nana tak faham, tak apa Nana, nanti kita fahamkan. Menghisap boleh tak? Boleh, tapi menghisap juga ialah kata kerja. Okey, kalau menghisap, kalau awak cakap kalau awak cakap merokok kan, menghisap rokok membahayakan kesihatan, masih lagi kata kerja. Awak kena letak kata, awak kena bayangkan, ataupun awak kena anggap ada kata nama di hadapan. Tabiat menghisap rokok. Very good. Gugur tu apa sih? Gugur tu maksud kita hilangkan. Kita jatuhkan. Okey.
Alright. Okay. So seterusnya, aktiviti merokok boleh? Boleh. Okay, seterusnya yang terakhir. Bersedekah amat digalakkan. Apa yang kita boleh letak depan bersedekah? Very good. Amalan. Bagus. Okay. Okay, jadi kita ada amalan bersedekah. Okey, jadi daripada ketiga-tiga ini, sekarang ni awak faham tak kenapa sesetengah pola ayat dasar, okey, ada kata kerja di hadapan. Faham ya? Okey, very good. Sebab apa? Sebab kita dah gugurkan kata frasa nama dia. Okey, so khalas. Okey, settle. Okey, alright, fatum. Okey, fatum. Okey. Alright, tadi jawapan dia kena tulis dengan kata tambah kata nama di depan ke? Jawapan dia sebenarnya, jawapan dia sebenarnya awak tengok kepada dia punya jenis soalan. Kalau dia tanya, kalau ni ada setengah soalan dia akan minta awak macam ni tau. Dia minta awak jelaskan kenapa FK duduk dekat subjek. Jadi awak jelaskanlah kerana ada frasa nama yang digugurkan. Itu aja. Simple aja. Awak kena tahu ada frasa nama yang digugurkan. Habis. Itu saja. Okey, jelas? Okey. Dia memang kena gugur ke? Dia tak perlu gugur pun tak apa. Tapi boleh digugurkan. Okey, alright. Okey. So, settle nombor 1. Okey, settle nombor 1. Kita pergi terus ke nombor 2. Sebab kita ada lagi 15 minit saja. Boleh? Jom. Okay, let's go. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2 apabila kita gantikan imbuhan kata kerja akhiran. Yang ni imbuhan yang kita cakap tadi. Imbuhan kan menjadi imbuhan i. Alright, okay. So kita tengok nombor 1. Ali. Soalan yang pertama. Ali menghadiahi abangnya seutas jam tangan. Jadi kalau dia minta awak cipta ataupun dia minta awak satu ayat terbitan daripada ayat yang ini, apa yang awak boleh buat? Awak boleh buat dua jenis ya, dua jenis ayat. Yang pertama awak boleh buat ayat pasif. Awak boleh buat ayat pasif, tak ada masalah. Ataupun awak tukar. Awak tukar apa? Awak tukar objek dia. Okey, awak tukar objek dia. Objek dia ada dua tau kat sini. Okey, kita tengok ya. Okey, Ali menghadiahi abangnya seutas jam tangan. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita boleh tukarkan, kita boleh switch place dia. Boleh? Okey, so kita tukarkan kan. Seutas jam tangan adalah objek yang kedua. Okey, objek yang pertama ialah apa? Ialah abangnya. Jadi boleh tak kita nak tukarkan tempat dua-dua ni? Yang ini adalah objek inti, ini adalah objek CP. Ini awak tak boleh tahu pun sebenarnya. Okey, kita boleh tukar kan? Very good. Okey, jadi kalau kita tukar, kalau kita letak seutas jam tangan di hadapan dan abangnya kita letak di belakang, apa jadi kepada imbuhan? Apa jadi kepada imbuhan? Apa jadi kepada imbuhan? Imbuhannya kita kena tukar. Yes, betul. Imbuhannya menghadiahi jadi menghadiahkan. Very good. Yes, okay. So kita akan dapat Ali. Ali menghadiahkan seutas jam tangan. Seutas jam tangan. Lepas tu kita kena letak apa? Kata sendi nama. Abang, kata sendi nama kepada. Very good. Kepada abangnya. Noktah. Okey. Jadi bila kita boleh, gitu ke? Ya, begitu sahaja. Itu sahaja. Nampak tak? Very simple. Nampak explanation dia macam wagahnya, bla bla bla. Tapi sebenarnya benda-benda macam bodoh-bodoh je. Kan? Simple aja. Okey, kita try satu lagi. Boleh? Okey, kita try lagi. Okey, Tuhan mengurniai kita semua rahmat. Okey, yang mana objek dia? Cuba bagi tahu saya, yang mana objek dia? Objek yang pertama di mana? Kita semua. Very good. Okay, so kita semua adalah objek yang pertama. Objek yang kedua ialah rahmat. Very good. Objek yang kedua ialah rahmat. Okay, jadi bila kita nak tukar dia, kita nak tukarkan dia. Jadi apa yang kita boleh tukarkan sini? Kita boleh tukarkan dia punya imbuhan. Jadi dia akan jadi apa? Tuhan
mengurniakan. Mengurniakan apa? Rahmat. Very good. Rahmat kepada kita semua. Okey, kepada kita semua. Senang je. Iya, senang sangat. Okey. Ya, okey. Ataupun satu lagi cara untuk awak ingat ya, ataupun cara untuk awak faham. Okey, imbuhan imbuhan I ialah hanya untuk selepas objek tu dia mesti objek nama orang. Kata nama orang. Objek dia mesti kata nama orang. Tapi kalau kata nama tersebut dah berubah menjadi kata nama benda. Kan kata nama benda yang tidak hidup, kata nama benda yang tidak hidup lah. Okey, macam contoh, seutas jam tangan benda tak hidup ataupun kata nama yang abstrak. Okey, ni rahmat. Okey. Jadi kita tukarkan imbuhan I jadi imbuhan kan. Okey, very simple. Okey, so kita try yang ini. Cuba. Mama memberikannya sedikit wang. Apa yang kita tukar? Kita tukar dia punya imbuhan memberi jadi memberi, memberikan apa? Memberikan wang, sedikit wang kepada kaknya. Okey, so mama memberikan sedikit wang kepada kaknya. Very good. Okey, ada yang tanya, mana ada imbuhan I kat sini? Sebenarnya, okey, kalau awak belajar lebih lanjut tau. Memberi ni ada imbuhan tau. Dia memberi I sepatutnya. Dia punya imbuhan tau macam ni tau. Dia punya imbuhan macam ni tau. Imbuhan dia memberi I. Memberi I. Tetapi disebabkan dah ada double I kat situ, kita gugurkan satu I. Okay, sebab tu kita kata yang ini ada imbuhan I. Lepas tu kita tukar dia jadi imbuhan kan. Very simple. Okay, selesai nombor 2. Okay, so ayat terbitan basically perubahan dalam ayat lah. Betul Ami, macam saya cakap awal-awal tadi, ayat terbitan ialah ayat yang telah menerima perubahan. Habis. Simple aja. Okay, alright, kita pergi nombor 3. Okay, so ayat songsang. Okay, ayat songsang, ayat majmuk, ayat songsang dengan ayat majmuk dengan ayat pasif senang saja, kita pergi laju-laju ya. Okay, nombor 3. Okay, ayat songsang. Okay, spoil form 4. Itulah saya cakap Fiz Fitri tak payah masuk. Okay, so nombor 3. Okay, nombor 3. Okay, apa kita punya formula untuk ayat dalam bahasa Melayu? Kita ada apa? Kita ada yang pertama, kita ada apa? Kita ada subjek. Kemudian kita ada predikat. Okay, predikat. Lepas tu kita ada apa? Kita ada keterangan. Very good. Keterangan. Jadi ketiga-tiga ini kita boleh buat apa? Kita boleh nomborkan dia. Okay. Jadi apabila awak ada soalan tentang ayat biasa, ayat songsang. Jadi ini adalah susunan ayat biasa. Dia mesti bermula dengan subjek, seterusnya ada predikat, seterusnya ada keterangan. Dan awak boleh nomborkan benda tu. Okay, macam mana? Kita ada subjek itu mesti nombor 1, kemudian predikat nombor berapa? Selepas nombor 1, obviously nombor berapa? Nombor 2, very good. Selepas nombor 2 kita ada apa? Nombor 3, very good. Yeah. Nombor 3. Okay, jadi ini adalah susunan dia. 1, subjek, 2, predikat, 3, keterangan. Okay, yang ini susunan untuk ayat biasa. Macam mana ayat biasa nak jadi ayat songsang? Macam mana ayat biasa nak jadi songsang? Awak ingat satu je. Awak susun balik 1, 2, 3 ni, dan yang paling penting, 1 jangan duduk depan. Itu sahaja ayat songsang. Okay. So macam mana kita nak susun ayat songsang? Yang pertama kita ada apa? Yang pertama kita ada 2, 3, 1. Kemudian kita ada 3, 2, 1. Kemudian kita ada 2, 1, 3. Kemudian kita ada apa? Kita ada 3, 1, 3, 1, 2. Satu lagi? 1, 3, 2. Tak boleh ada rekal. Subjek tak boleh duduk depan. Kalau dalam ayat songsang, subjek tak boleh duduk depan. 1, 2 tak boleh Syarves. 1, 2 tu dah jadi ayat biasa. Dia apa? 2, 1. Very good. Yes. 2, 1. Kerana apa? Kerana kadang-kadang
keterangan tidak wujud. Macam mana kita nak tahu keterangan tak wujud? Cuba awak tengok ayat yang ini. Ada tak keterangan dia? Ada tak keterangan? Tak ada. Kan? Tak ada. Kita cuma ada subjek, lepas tu kita terus ada predikat sahaja. Tak ada keterangan. Kadang-kadang. Okay? Alright. Okay. So, simple je. Nampak tak? Ayat Song-Sang very simple. Kita dapat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lepas tu kita tukarkan dia. Kita susun balik sahaja. Habis cerita. Okay? Ayat dia ayat pendek ke? Tak semestinya azam. Kadang-kadang ayat dia panjang. Okay? Jadi kita kena tahu yang mana satu subjek, yang mana satu predikat, yang mana satu keterangan. Okay, apa beza ayat Song-Sang dengan ayat pasif aktif? Kita tengok sekejap lagi. Okay, nombor 4. Kita ada 6 minit lagi. Boleh ke kita sempat ni? Sempat. Okay, so yang keempat, ayat majmuk. Okay, macam kita cakap tadi, kata hubung relatif apa tadi? Kata hubung relatif ada satu, iaitu y apa? Yang. Good. Okay, yang. Jadi, kata hubung komplement ada 2. Apa dia? Bahawa dan juga bahawa dan untuk. Very good. Yes, bahawa dan juga untuk. Okay, right. So daripada sini, daripada kata hubung sini, kita boleh gunakan kata hubung ni untuk jadikan ayat-ayat tunggal menjadi ayat-ayat majmuk. Okay, cuba kita tengok satu. Kita nak guna kata hubung pancangan relatif. Mana kita nak gunakan yang? Okay, kita nak gunakan yang dalam ayat. So macam mana kita nak gunakan yang di sini? Okay, orang lelaki itu abang saya. Orang lelaki itu memakai baju kurung. Abaikan ayat dia. Abaikan ayat dia. Kita tahu je ayat dia apa. Kenapa saya tahu juga? Saya lupa dah. Okay, so orang lelaki itu abang saya. Orang lelaki itu memakai baju kurung. Jadi macam mana kita nak guna? Okay, so sekarang kita tengok. Apakah perkataan yang sama? Apa perkataan yang sama di sini? Kita ada apa? Kita ada orang lelaki itu. Lepas tu kita ada orang lelaki itu. Jadi boleh tak kita nak gugurkan satu orang lelaki itu? Boleh tak kita nak gugurkan? Boleh. Jadi ini yang dinamakan sebagai pengguguran. Okey, ini kita namakan sebagai pengguguran. Jadi bila kita dah gugurkan satu, jadi kita boleh gantikan orang lelaki itu dengan yang. Okey? Dengan yang. Okey, jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi orang lelaki. Lepas tu dia kena ada memakai dulu. Itu tu kita letak belakang. Okey. So kita masukkan dekat celah-celah ni. Okey, kita masukkan dekat celah-celah ni. Orang lelaki yang memakai baju kurung itu abang saya. Okey. Kita tulis ya. Orang lelaki yang memakai baju kurung itu abang saya. Yes. Okey. Abang saya. Saya dah teringat dah kenapa saya sebut baju kurung. Sebab dulu-dulu baju Melayu ke baju kurung ke, dua-dua dipanggil baju kurung. Cuba awak tanya orang-orang Johor. Okey, orang-orang Johor dia memanggil baju Melayu tu sebagai baju kurung. Orang Kedah pun nama baju Melayu tu baju kurung. Jadi orang dulu-dulu ni sebelum baju Melayu untuk lelaki tu baru-baru je tahun 70-an baru start. Sebelum tu semua orang pakai baju kurung. Okay, baju Melayu yang kita nampak sekarang pun nama dia baju kurung. Baju kurung yang orang perempuan pakai pun dinamakan baju kurung. Okay, cover ke? Tak. Ini bukan cover, ini fakta. Okay. Ini fakta, bukan cover-cover. Ini fakta. Okay, alright. So yang lain pun awak boleh buat sama juga. Okay, cuba awak tengok. Okay, yang mana yang ada sama di sini? So kereta itu. So kita ada kereta itu. Jadi kita kereta yang berwarna merah itu kepunyaan saya. Very good. Okay, nombor 3. Bangunan itu tinggi. Bangunan itu menara berkembar Petronas. Jadi kita buat apa? Bangunan yang tinggi itu menara berkembar Petronas. Very good. Itu sahaja. Okay, bila kita gunakan kata hubung, ialah, tak perlu ialah Iskandar. Tak perlu ialah pun tak apa. Tak memerlukannya. Okay.
Alright, okay. So untuk kata hubung pancangan komplement. Okay, so komplement kita pakai bahawa. So macam mana kita nak pakai bahawa ni? Macam mana kita nak pakai bahawa? Kita pakai bahawa je. Tak payah untuk lah, kita pakai bahawa saja. Ya. Okay, macam mana kita nak pakai bahawa? Cuba awak tengok ayat dia. Abah melakukan berita, opah sakit tenat. Kita letak kat mana? Kita letak kat mana? Kita letak dekat tengah-tengah saja. Awak tambah sahaja di tengah-tengah. Okay. So kat mana kita nak tambah? Kita tambah di sini. So, Abah melakukan berita bahawa, nampak? Bahawa opah sakit tenat. Habis cerita. Okay, nombor 2. Polis menafikan pemuda itu peragawan. Jadi apa yang polis menafikan? Polis menafikan bahawa, bukan kerana, bahawa. Very good. Yes. Bahawa. Okay. So katakanlah kalau kita ada satu lagi ayat macam ni, pramusaji itu menjelaskan sesuatu, nokta, tugasnya sudah selesai. Jadi apa yang kita letak kena? Kita boleh letak bahawa, very good. Okay, so pramusaji itu menjelaskan sesuatu bahawa tugasnya sudah selesai. Tapi macam tak kena. Kan, macam tak kena. Yes, very good Fazilah. Jadi kita buang sesuatu. So, okay, kita boleh buang sesuatu tu. Jadi ayat dia akan jadi pramusaji itu menjelaskan bahawa tugasnya sudah selesai. Dia nanya, pramusaji itu apa? Okay, pramusaji ni bahasa Melayu untuk server, waiter di restoran, di kedai makan. Pramusaji. Nama lain dia pelayan restoran, pelayan kedai makan. Pramusaji. Okay. Alright. Okay. So kita ada, sebab saya nak ambil lagi 3 minit untuk saya jelaskan ayat majmuk, boleh? Boleh. First time dengar. Sekarang ni awak kena pakai dah. Bila awak dah dengar, awak kena pakai. Okay. Alright. Okay. So terus kan? Okay, terus. One more. Satu lagi. Okay. Ayat pasif. Tak nak buat sekolah ibunda ke? Hari tu dah buat dah sekolah ibunda. Okay. So ayat pasif. Apa lagi ayat pasif yang kita tahu? Okay. Pramusaji untuk lelaki ke perempuan? Dua-dua boleh pakai. Alright, okay. So untuk ayat pasif sama macam ayat biasa tadi, kita ada subjek, predikat dan peluasan atau keterangan. Jadi dalam ayat pasif, kita kena buat apa? Kita kena pecahkan predikat tu menjadi 2 perkara. Yang pertama, kita ada kata apa? Yang pertama dalam predikat kita ada kata kerja. Very good. Yes, kata kerja. Yang kedua di sini kita ada apa? Dalam predikat, selepas kata kerja kita ada, dah tak tahu dah. Objek. Yes. Objek. Okay. So jadi dia punya formula ya. Formula untuk ayat aktif. Okay, ayat aktif formula ya. Kita tulis sini. Formula ayat aktif. Okay, siapa ingat formula ayat aktif? Di sini pun kita boleh dapat. Kita dapat apa? Kita dapat S-K-O-P. Kita dapat apa? Kita dapat scope. Very good. Yes, S-K-O-P. Scope. Okay. Alright, itu adalah ayat aktif. Jadi macam mana kita jadikan ayat aktif itu sebagai ayat pasif? Bagi jawapan tak? Bagi Humaira. Don't worry. Okay. So macam mana kita nak jadikan ayat aktif itu kepada ayat pasif? Senang saja. Kita ada 2 jenis formula. Formula yang pertama kita gunakan, kita kena tengok dekat dia punya subjek. Adakah subjek dia kata ganti nama diri yang pertama, dan yang kedua kita jadikan dia apa? Kita jadikan dia kata apa? O-S-K-P. Objek, subjek, kata kerja, penerangan. Dan kata kerja tu kita kena buat apa? Kita gugurkan. Gugurkan apa? Kita gugurkan imbuhan awalan. Betul? Dah tak ingat. La ilaha illallah. Baru berapa hari tinggal sekolah. Okay. So, gugurkan imbuhan awalan. Okay, gugurkan imbuhan awalan. Okay, very good. Okay, so yang kedua, apa formula yang kedua? Kalau kata ganti diri yang ketiga, kata nama ham dan juga kata nama khas, kita dapat OKSP. OKSP. Jadi dalam K tu kita kena gantikan dia punya imbuhan jadi apa? Gantikan imbuhan dia jadi D, lepas tu kita letak oleh. Habis cerita. Itu sahaja untuk ayat pasif. Jadi kalau awak tengok, apa beza ayat
songsang dengan ayat pasif. Ayat songsang kita cuma rearrange saja. Kalau ayat pasif, kita ada benda yang kita perlu ubah dan ada benda yang kita perlu rearrange. Okay, alright. Tak ada oleh pun tak apa kan, sir? Betul, tak ada oleh pun tidak mengapa, tapi lebih baik kalau ada. Okay, alright. Ada soalan? Sir, kita handsome, terima kasih. Okay, nak tengok formula ayat majmuk ni formula ayat majmuk. Mana ada ayat majmuk? Ada formula? Ada formula ke ayat majmuk? Tak adalah yang. Mana ada formula ayat majmuk? Ini saja. Cuba giling. Kan macam ni. Okay, awak nak screenshot yang mana ni? Ya Allah, awak nak screenshot yang mana ni? Nak answer. Okay, apa kata saya upload je terus answer, awak boleh terus dapat. Okay? Boleh? Tak payah nak screenshot. Tak payah nak tangkap layar. Okay? Alright. Okay, so jaga diri. Jangan lagak-lagak. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Ada kata saya nak jumpa lagi insyaAllah. Okay. Ada yang nak Instagram, awak boleh cari saya dekat Daniel SK. Okay, DANIELESKAY. Okay, alright, insyaAllah. Hari Haikal ada orang pergi dalam. Okay, bye-bye. Okay, all the best exam. Siapa-siapa nanti. Janganlah tinggalkan kami. Masuklah tahun depan. Okay, masuk kelas kami. Okay, alright, okay. Cari kat Telegram boleh, tak ada masalah. Ada saja Telegram ada, dekat Instagram pun ada. Okay, alright, itu saja. Terima kasih banyak. Okay, bye.